Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 77 baris 2 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan mizan, yakni neraca, maka adalah ia seperti neraca dunia jua. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sam'iyat, iaitu bahagian terakhir daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat, benda yang kita dengar daripada Al-Quran dan Hadis, dan benda yang kita dengar daripada benda yang ghaib, iaitu benda yang kita tak nampak di mata dan tidak didengar di telinga. Maka dia kata demikian lagi wajib kita i'tiqadkan mizan, yakni neraca. Mizan tu makna neraca lah. Mizan tu dalam bahasa Arab, neraca tu bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu dia panggil neraca ni penimbang lah. So sekarang takut orang tak faham pula neraca tu apa dia. Neraca tu penimbang. Penimbang dia ataupun dia panggil neraca, ataupun bahasa Arab dia panggil mizan. Cuma neraca ini maksudkan ni neraca yang ada dua pihak, kanan dan kiri. Bukannya timbang kilo tu satu ya, bukan. Dia ada kiri dan ada kanan. Kemudian dia kata maka adalah ia neraca mizan tu seperti neraca dunia jua. Sama saja macam timbangan dunia yang ada dua dacing tu lah. Pada kelakuannya sama dari sudut kelakuan neraca, peseng dia. Jadi ada dua pihak, kanan dan kiri. Ada pemberat dia. Tengah-tengah tu dia punya tempat pegang lah. Sama saja, cuma bezanya dari sudut besar lagi lah hak akhirat tu. Hak kita ni kecil saja. Tetapi satu-satu daunnya, daun mizan akhirat tu besar dunia. Besar dunia. Satu daun ni dia ada dua daun lah, dua penimbang tu dia panggil istilah dia daun. Jadi satu daun tu, satu pihak satu daun tu sebesar dunia. Besar. Satu daunnya daripada nur, tempat taruh amal kebajikan. Satu daun pula lagi zulmah, tempat taruh amal kejahatan. Nur ni cahaya, zulmah tu kegelapan. Jadi ada dua daun, satu daun sebesar dunia, satu daun lagi sebesar dunia. Kemudian ada sebelah tu dicipta daripada nur, itu untuk timbang amal kebaikan. Yang kedua adalah diciptakan daun dia tu zulmah, gelap, tempat untuk menimbang kejahatan.
Jadi macam mana hakikat dia wallahu a'lam, nanti diceritakan dalam hasil daripada fahaman daripada Al-Quran dan hadis lah. Ulama buat kesimpulan ni. Ada 2 daun. Dan mithqalnya itu zarrah, pemberatnya itu zarrah. Jadi kita akan ditimbang amal kejahatan dan amal kebaikan. Ditimbang tu seberat apa? Berat dia tu apa? Apakah pemberat dia? Iaitu amal kebaikan dia, amal kebaikan kita walaupun seberat zarrah sekalipun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji sawi. Kalau kitab Jawi dia terjemah biji sawi lah zarrah tu. Berat semana kecil mana pun jahat tu ataupun baik tu akan ditimbang dan akan dibalas. Tetapi dijadikan berupa amal kita tu mana ni? Langkau. Supaya menyatakan adil Allah Subhanahu wa taala. Nak katanya seberat zarrah pun akan ditimbang, itu nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu pun yang terlepas. Sebaik-baik sekecil-kecil perkara yang baik pun akan ditimbang, sekecil-kecil perkara jahat pun akan ditimbang. Hatta kita senyum ke orang pun akan dikira pahala. Jadi nampak senyum tu macam tak ada apa senyum tu. Jadi senyum tu pun berpahala. Senyum itu sedekah. Tapi senyum kat orang lelaki sama lelaki lah. Senyum perempuan dengan lelaki habis cerita lah tu. Ini sesama jantina ataupun suami isteri. Maka timbang itu surat kebajikan. Ini khilaf. Apa benda yang kita timbang? Jadi pandangan pertama yang timbang tu ialah surat kebajikan. Surat kebajikan ni kitab yang ditulis amal kebajikan. Suratan amal kebajikan itu yang akan ditimbang. Jadi ni khilaf lah apa benda yang akan ditimbang. Ada yang kata suratan amalan. Ada yang kata diri kita sendiri akan ditimbang. Ada yang kata amalan tersebut Allah Ta'ala berubah menjadi jisim kemudian ditimbang. Jadi khilaf apa benda yang ditimbang. Itu benda furuk saja, tidak ada masalah nak pegang mana-mana. Dan surat kebajikan dan kejahatan yang disurat oleh hafazah itu, yang ditulis oleh hafazah itu, malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Kalau malaikat hafazah secara khusus tu raqib atiq itulah. Kalau malaikat hafazah secara umum tu mana-mana malaikat yang menjaga kita yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi hafazah biasa yang tulis amal kebajikan dan amal kejahatan tu makrufnya ialah raqib atiq ataupun namanya raqib atiq. Ya khilaf tu raqib atiq tu adakah 2 nama ataupun 1 nama. Jadi khilaf, ada yang kata raqib tu tulis yang baik, atiq tu tulis yang jahat. Ada yang kata raqib atiq tu tulis yang baik, raqib atiq tu tulis yang jahat. Ia 1 nama. 1 nama raqib atiq, 1 nama raqib atiq. Jadi hak tu yang ditulis itulah yang akan ditimbang di akhirat nanti. Kata qil, kata sebahagian ulama, amal seorang itu, yang ditimbang tu adalah amalan tu, bukan surat, bukannya kitab amalan, tapi amalan tu sendiri yang akan ditimbang. Sembahyang tu sendiri yang akan ditimbang. Puasa tu sendiri yang akan ditimbang. Jadi mizan ni, lagi satu, mizan yang kita duk bincang ni, mizan pun khilaf juga. Adakah mizan ni satu saja? Ataupun setiap Nabi ni ada mizan tersendiri? Ataupun setiap orang tu ada mizan tersendiri? Jadi khilaf. Ada berapa mizan dekat akhirat tu? Adakah satu saja? Yang mana satu ni ditimbang oleh seluruh umat Nabi Muhammad ke Nabi Isa ke Nabi Musa ke mana-mana umat Nabi akan ditimbang dengan satu mizan tu. Ataupun setiap umat Nabi ada satu mizan. Umat Nabi SAW satu mizan. Umat Nabi Musa satu mizan. Umat Nabi Isa satu mizan. Ataupun setiap orang ada mizan yang tersendiri berdasarkan amalan yang lain-lain. Kalau sembahyang ada mizan dia. Kalau puasa ada mizan dia. Kalau haji umrah ada mizan dia. Jadi khilaf tu disebut dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Jadi khilaf tu benda furuk saja. Benda cabang. Itu bukannya benda yang kalau tak percaya tu jadi kafir tau. Sebab khilaf. Jadi atas sebahagian ulama kata yang ditimbang tu amalan. Tetapi dijadikan berupa, dijadikan amalan tu jadi bentuk. Jadi bentuk jisim.
lagi pula berjisim. Dia jadi bentuk lagi pula berjisim. Maka contoh sembahyang dia akan jadi dalam bentuk orang. Contohlah kita kata kalau jisim tu bentuk orang, jadi sembahyang tu akan jadi bentuk orang. Kalau zina, kalau dia buat perkara yang membabitkan zina, benda jahat, dia akan bentuk jisim tersebut akan berbentuk macam manusia dan dia akan timbang, dan dia tu nama zina. Jadi kalau kitab Jawi dia ada tulis nombor 4 tepi tu, bawah sekali tu, dia kata qauluhu jisim. Tak tahulah kitab Umi ada ke tak tu. Dia kata qauluhu jisim, perkataan musannif yang kata jisim tu, dia kata maka amal yang soleh dengan rupa yang elok lagi bercahaya-cahaya. Tu bentuk dia. Bentuk amal soleh dia akan dibentukkan oleh Allah Ta'ala dengan bentuk cahaya. Dan amal yang kejahatan dengan rupa yang jahat lagi kelam intaha muallif. Kalau amal yang baik, Allah Ta'ala akan bentukkan dia dalam bentuk yang cahaya, sinar. Eloklah. Kalau dosa, Allah Ta'ala akan bentukkan dan rupakan dalam bentuk yang huduh dan gelap, dan akan ditimbang di belah yang jahat. Itulah yang akan ditimbang kalau atas pandangan ulama yang mengatakan amal dia yang akan ditimbang, bukannya suratan amalan. Kemudian maka ditimbangkanlah amal yang berjisim tadi, noktah. Jadi bila dia tengok timbang-timbang, tengok berat hak baik, maka dia masuk syurga. Berat hak jahat, dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Sama-sama berat, maka Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada orang ni. Bila dia tu sama-sama berat, tak tahu dia nak pergi mana, dia tawakuf sebentar. Bila dia sama-sama berat 50-50, 50-50, dia tak tahu nak pergi mana, syurga ke neraka. Masa tu dia tak tahu, dia tu tidak tahu dia ni bakal jadi ahli syurga atau ahli neraka. Ketika itulah kalau Nabi SAW syafaatkan, niscaya dia masuk syurga. Antara syafaat Nabi SAW ialah mensyafaatkan orang yang tengah-tengah antara dosa dengan pahala. Itu syafaat Nabi SAW. Maka ditimbangkan dia habis. Maka jika berat kebaikan, kebajikan daripada kejahatan, masuk ia seorang akan syurga. Masuk syurga lah dengan izin Allah Ta'ala. Tu pun kalau dah bebas daripada perkara-perkara yang kita zalim ke orang. Jadi kalau kita tidak ada bersih rekod, tak ada zalim ke orang, bahkan semua buat baik dengan orang, tidak ada rekod dengan orang lain buat jahat dengan orang, maka kita bebas, kita pun masuk neraka, masuk syurga. Dan yang berat kejahatan daripada kebajikan, masuk ia seorang akan neraka. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kalau berat balik jahat. Kalau berat balik balik kebaikan, maka dia masuk syurga. Kalau berat balik neraka, maka dia akan masuk kalau berat balik dosa, maka dia akan masuk neraka. Maka dia kata masuk ia akan neraka, qadar lebihnya itu jua. Hak lebih itulah. Kalau lebih berat hak jahat, dia masuk syurga. Lebih hak baik, dia masuk syurga. Lebih hak jahat, dia masuk neraka. Itu. Itulah timbangan seperti mana kita timbang ke atas dunia. Cuma timbang atas dunia ni, kita timbang benda lain, kita timbang barang. Kat sana kita timbang amal, sama ada kejahatan ataupun kebaikan. Dan jika bersamaan, kalau sama 50-50, dia panggil Ashabul A'raf. Lepas tu ada namanya surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Itulah sahibul A'raf tu, orang yang 50-50. Dia akan dimasukkan syurga jua dengan kurnia Allah. Dia dapat masuk syurga dengan kurnia Allah, ataupun dapat syafaat Nabi SAW, syafaat daripada orang lain, dia akan masuk syurga. Jadi 50-50 pun akan masuk syurga lah. Dia tak akan masuk neraka. Sebab dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala 50-50, menyamai buruk dengan baik, 50-50. Maka dia akan masuk juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma syurga dia itu, kalau tak dapat syafaat Nabi SAW, syurga dia biasa-biasa lah. Kalau dapat syafaat Nabi SAW, dia akan ditingkatkan syurga dia. Daripada syurga hak level bawah, jadi level ke atas. Dia ibarat macam beli tiket kapal terbang lah. Kalau kita tak nak BT, kita beli kelas ekonomi lah. Kalau ada orang beli BT, kelas pertama segi, naik flight tu.
Begitulah kalau masuk syurga, kalau tak ada syafaat apa-apa, masuk biasa lah. Biasa pun mewah dah. Tapi kalau dapat syafaat Nabi SAW, lagi tinggilah darjat dia dalam syurga. Dan hadir pada timbangan itu, neraca itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengok berarti seorang-seorang timbangan amalan umat dia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah kalau dia tak pernah jumpa dengan dia. Bukan sahabat dia, bahkan umat dia yang ke belakang. Lagilah dia tunggu, dia tengok mana yang boleh ditolong, tolong. Dengan izin Allah Ta'ala. Demikianlah segala a'immah yang 4. A'immah yang 4. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Sama juga. Melihat akan segala orang yang mengikut madhabnya. Madhab Imam 4. Jadi kita pekoh madhab Syafi'i. Jadi dia pun tengok juga. Sebab apa? Sebab Imam Mujtahid Mutlaq, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ni, mereka yang akan mempertanggungjawabkan berdasarkan apa yang telah mereka ijtihadkan di atas dunia, mereka akan tanggungjawab. Sebab mereka ada ilmu yang Allah Ta'ala beri, tahap dia Mujtahid Mutlaq, maka dialah yang akan bertanggungjawab segala pendapat dia. Dia akan berhujah dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni taklid mazhab. Itu tak boleh buat mazhab sendiri. Ni buat mazhab sendiri. Orang dah syok-syok dah ada mazhab, kita tolong ikut je. Nak buat mazhab sendiri juga. Apatah lagi menuduh mazhab, imam mazhab tu sesat, lagi kau jauh. Kata Imam Abu Hanifah sesat lah. Imam Syafi'i sesat lah. Tu kau jauh lah tu. Dan warid daripada hadis datang. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istifna orang yang 70,000 itu. Istifna ni pengecualian. Ada hadis yang menunjukkan pengecualian 70,000 orang, tiada hisab atas mereka itu 70,000 orang. Tak ada 70,000. Ada 70,000, ada hadis kata ganda lagi 70,000 kali 70,000. Lah kali ada akhir sekali kata ikut kehendak Allah Taala, berapa banyak Allah Taala masuk boleh berlaku. Tu tanpa hisab nak dapat tu payahlah. VVIP, very very important person. Tu VIP bukan VIP dah, VVIP, bukan VVIP, VVVVIP. Maka hak ni tak ada hisab, dia fast track masuk terus syurga. Dia terus akan masuk titian sirat, dia tidak akan dihisab bersama dengan kawan-kawan dia yang lain. Dan demikian lagi tiap-tiap seorang daripada orang yang 70,000 itu mensyafaatkan pula 70,000 pula. Tu kata 70,000 tanpa hisab tu, setiap seorang daripada 70,000 tu dia akan mensyafaatkan pula 70,000 orang lain. Jadi 70,000 kali 70,000. Itulah qadar orang yang zahirnya tidak akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihisab, masuk syurga. Dia dua benda tak dihisab ni. Pertama tak dihisab terus masuk syurga, yang kedua tak dihisab terus masuk neraka. Hak tu pun ada juga. Tengah-tengah duk tunggu di padang mokeh tu, api neraka sambar dia masuk neraka terus. Tak ada hisab-hisab dah. Biasa tu orang kafir lah. Maka sekalian mereka itu 70,000 orang tu kali 70,000 orang yang tidak ada hisab tadi, tiada diberi surat lagi. Tak diberilah kitab amalan. Sebab dah confirm dah masuk syurga. Nak buat apa lagi bagi kitab amalan? Ibarat macam orang yang ada lesen khas, tak payah dah renew lesen, tak payah. Lesen tu lah sampai kiamat. Tak payah dah renew lesen macam kita 5 tahun sekali contohlah. Dia ada lesen khas. Tak payah lesen pun tak apa, tak payah rotek pun tak apa, terus boleh masuk. Dan tiada ditimbang amalnya, amal 70,000 tadi. Dia tak timbanglah amal dia baik buruk, sebab dapat syafaat 70,000 kali 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Siapa 70,000 tu? Wallahu a'lam. Umat Nabi SAW berzilian-zilian dah. Tak tahulah siapa 70,000 tu. Sahabat pun 120,000 dah. Tu sahabat 120,000, ni 70,000 kali 70,000. Allah. Zaman salah habis dia. Dan adalah pada hisab dan wazan. Wazan tu timbangan lah tu. Dan adalah pada hisab dan wazan itu adalah ia
ia hisab dan wazan tu munaqasyah. Apa tu munaqasyah? Yakni menyukat-nyukat kedua hisab dan wazan tu bagi setengah orang yang asi, orang yang maksiat. Jadi hisab dan mizan, timbangan amal tu akan munaqasyah. Munaqasyah ni dia sekat. Apa sekat tu? Iaitu orang yang asi ni payah sikit lah dari sudut timbangan amal dia, payah. Payah disebabkan dia mendapat keadilan Allah Ta'ala setimpal dengan kejahatan yang dia buat atas dunia. Jadi payah hisab dia. Hisab orang maksiat ni payah. Berkira banyak lah. Kalau orang beriman yang masuk syurga ni, dia hisab dia mudah ya, bermudah-mudah. Kalau buat dosa pun Allah Ta'ala ampun, gitu ya. Tapi kalau orang maksiat banyak lajak ni, orang maksiat ni orang Islam yang buat maksiat. Bukan orang kafir. Orang maksiat, orang yang berislam yang buat maksiat, dia panggil asi. Orang yang bermaksiat, orang yang fasik. Sama ada fasik dari sudut i'tiqad ataupun fasik dari sudut ibadat. Kalau fasik dari sudut i'tiqad, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu asi juga, asi dalam bab i'tiqad. Kalau asi dalam bab ibadat, tak sembahyang, tak puasa, itulah siap tu. Dan dimohonkan bagi setengah orang yang mukmin. Dan dimohonkan bagi setengah orang yang mukmin, maka keduanya itu ibarat daripada melintangkan kepada Allah Ta'ala. Dia kata, dan dimohon, bukan dimohon ni, dimohon lah. Dimohon saya rasa sebab ayat selepas tu nak kata timbangannya ringan. Saya ingat dan dimudahkan rasanya. Wallahu a'lam. Sebab dimohonkan bagi setengah orang mukmin tak faham. Apa dia dimohon? Sebab ayat selepas tu seperti firman Allah Ta'ala tu, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka lagi akan dihisabkan akan sebagai hisab yang sedikit. Sedikit ni makna hisab yang mudah. Tu nak kena pada setengah orang mukmin. Jadi wallahu a'lam sinilah. Mudah-mudahan la'alla sawab, tak kata salah. Mungkin silap kot. Ataupun kita tak faham, dia tulis lain, dia nak maksud benda lain, kita tak faham ayat dia. Mudah-mudahan maksudnya sini dimudahkan. Dimudahkan bagi setengah, ini dimudahkan hisab. Dimudahkan hisab, dimudahkan timbangan bagi setengah orang yang mukmin. Ini bagi orang yang mukmin yang tidak asi lah, yang tidak maksiat. Jadi orang yang tidak maksiat, orang yang taat pada Allah Ta'ala, dia ni beriman dan dia ni kena timbang amalan dia. Timbangan amalan dia mudah. Tidak berat seperti mana asi. Tidak terlalu berkira seperti mana orang maksiat tadi. Tapi mendapat rahmat Allah Ta'ala, dia ditimbang amal tersebut dengan rahmat Allah Ta'ala, dia dipermudahkan. Maka keduanya, iaitu mukmin yang asi dengan mukmin yang taat tu, ibarat daripada melintangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu melintang ni dipersembahkan kepada Allah Ta'ala amalan dia tu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surah Al-Insyiqaq ayat 8. Dia kata maka lagi akan dihisabkan, yang ini dihisabkan orang mukmin akan sebagai hisab yang sedikit. Yang sedikit ni yang mudah. Hisab yang mudah cara. Bermudah-mudah Allah Ta'ala dengan kurnianya, dengan rahmatnya, dengan redanya, kita pun dapat masuk syurga dengan dipermudahkan hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibalaskan Allah orang yang mempunyai amal kejahatan bahawa diampunkan dia. Dia kata maka dibalaskan Allah orang yang mempunyai amal kejahatan. Dibalaskan Allah orang yang mempunyai amal kejahatan. Amal kejahatan yang masih mukmin. Bukan kufur. Amal kejahatan yang masih mukmin. Bahawa diampunkan dia, diampunkan orang tersebut. Jadi kalau orang mukmin tersebut buat dosa, boleh tak Allah Ta'ala ampun? Boleh. Dulu dia dah pernah bertaubat dengan Allah Ta'ala dah, dan Allah Ta'ala terima ampunan dia, taubat dia. Maka ketika di akhirat dia seperti tak ada. Ataupun dia tak bertaubat, dia ada dosa tersebut dan dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala maafkan walaupun dia tak pernah bertaubat. Itu pun ada juga. Itu pun ada juga pasien gitu. Jadi dia kata, jadi sebahagian mukmin tadi itu boleh kita
secara umum lah, sama ada orang yang buat taat ataupun orang buat dosa yang dimaafkan Allah. Boleh. Maka dia kata, maka lagi akan dihisabkan akan maka dibalaskan Allah orang yang mempunyai amal kejahatan, bahawa diampunkan dia kan orang tersebut dengan umpamanya, dengan seumpamanya. Dan kebajikan dengan gandanya, dengan umpamanya, dengan umpama apa yang dia buat maksiat tu, qadar yang dia buat maksiat tu Allah Ta'ala ampun. Dan kebajikan dengan gandanya, ganda kebajikan 10 ganda. Jadi ni nak tunjuk kata apa? Dosa dia kata dengan umpamanya. Apa maksud dengan umpamanya? Iaitu tidak digandakan. Dosa yang dia buat oleh seseorang tidak akan digandakan Allah Ta'ala, dikira satu. Dan satu ni kalau dosa, kalau Allah Ta'ala ampun seumpama dosa ni lah satu ya, dia tidak diganda. Tapi kalau kebajikan, kalau amalan kebajikan, kebaikan, dia akan ganda 10 kali. Jadi satu benda yang kita buat baik diganda 10. Satu kejahatan yang kita buat tak diganda 10. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, tolak dengan kejahatan yang kita buat, ibarat 10 tolak 1. Tinggal lagi 9. Tu dia panggil al-hasanatu yuzhibunas sayyi'at. Perkara-perkara kebaikan yang kita buat akan menghapuskan kejahatan. Sebab gandaan pahala yang dibuat ketika buat amal kebaikan, itu akan menghapuskan kejahatan, sebab kejahatan tidak digandakan. Kecuali, kata Syekh Ibn Alad dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, kalau dia buat dosa tersebut di bulan mulia, atau masa yang mulia, atau tempat yang mulia, dia akan digandakan. Seperti buat maksiat malam Lailatul Qadar ke, malam Ramadan ke, bulan Ramadan ke, ketika bulan haji ke, ketika berada di Mekah, Madinah ke, tu kata ulama digandakan dosa. Itu saja yang digandakan dosa. Selain daripada tu tidak digandakan dosa, bahkan digandakan pahala. Dan kalau buat pahala di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, di masa yang mulia, bukan setakat 10, lebih lagi. Bukan setakat 10, bahkan lebih daripada 10 kali ganda lagi. Hingga kepada yang tiada. Mana tadi? Dan kebajikan dengan gandanya 10 ganda, hingga kepada yang tiada hingganya. 10 tu paling kurang. Sebanyak-banyaknya tak ada hingga, ikut Allah Ta'ala. Sebab tu as-siyamu li, kalau buat puasa. Puasa itu bagi aku. Puasa tu bagi aku. Puasa tu ikut akulah, aku nak bagi berapa pahala dia, tidak ada had. Beza dengan ibadat lain, contoh sembahyang jemaah 27 darjah, tu ada had dia. Kalau satu amal kebaikan ganda 10 tu had dia. Tapi kalau puasa tidak ada had, itu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala tengok, berdasarkan apa yang dia puasa tu, dia buat amal taat apa, dia buat maksiat ke tak, dia buat benda makruh ke tak, Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala sekadar yang Allah nak. Tak ada had. Tu dia kata ni 10 paling banyak, 10 kali ganda tu, sehingga kepada tiada hingganya, bagi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala, diberi dengan kurnianya, kurnia Allah, dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesan daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, digandakan kebaikan tersebut kepada 10 kali ganda dan ke atas, sehingga tak ada had. Dan adalah pada ketika itu syafaat bagi segala rusul dan orang yang khawas, orang yang khusus, orang yang khusus lah khawas ni, yang mengikut mereka itu orang khawas. Pertama-tama bukan nak cari titik je. Dan adalah pada ketika itu, ketika mana, ketika kat mizan amal timbangan tu, syafaatlah bagi segala rusul. Ada syafaat bagi rasul-rasul secara umum, Nabi SAW ke, Nabi Yusuf ke, Nabi Musa ke, ada berlaku syafaat bagi rasul. Dan orang yang khawas, orang yang tertentu, yang mengikut mereka itu rasul-rasul, para sahabat, para ulama, tabi'in juga boleh mensyafaatkan orang lain, seperti mana disebutkan dahulu. Orang-orang salih pun boleh syafaat. Itu semua dengan izin Allah Ta'ala belakalah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh juga. Jadi pertama-tama orang yang mensyafaatkan itu
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar, iaitu syafaat mulakan hisab. Syafaat yang paling besar ialah syafaat memulakan hisab. Sebab semua orang duk tunggu belaka bila lah nak mula ni. Duk tunggu tu bertahun-tahun. Ada yang ratus tahun, ada yang 1000 tahun siksa menunggu. Maka diberikan syafaat Nabi SAW kepada seluruh umat mukallaf untuk mulakan hisab. Maka syafaat yang besar itu, iaitu syafaat yang besar bagi kesenangan daripada panjang wukuf. Memberikan kesenangan daripada, yang ini bermula daripada panjangnya wukuf, panjangnya duduk di pada mahsyar, diri saja tu duduk tunggu bila nak hisab. Jadi Nabi SAW, selepas kita lalu dah hadis Nabi SAW, yang orang duk jumpa Nabi, satu Nabi, dia kata nafsi, sendiri-sendirilah aku tak maulah bagi syafaat ke orang. Sehinggalah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sujud, lebih kurang tempohnya seminggu dia sebut dulu. Maka dia pun disuruhkan Allah angkat kepala dan diberikan syafaat mula hisab. Itulah sebesar-besar syafaat, dia panggil syafa'atul 'uzma, asy-syafa'atul 'uzma. Dan memasukkan apa tu? Syurga. Dan memasukkan syurga dengan tiada hisab. Ini syafaat kedua. Jadi antara syafaat Nabi SAW juga ialah memasukkan orang ke dalam syurga tanpa hisab. Sebab tu kena banyak selawat ke atas Nabi SAW. Selawat banyak-banyak. Nak targhib, nak bergalak orang kita, nak galak kita ni selawat, pergi beli kitab-kitab yang bincangkan berkaitan kelebihan selawat. Terjemahan berlambak dah. Kelebihan selawat 10 kali dapat apa, selawat 100 kali dapat apa. Bukanlah kita nak dapat ganjaran tu, sekurang-kurangnya kita dapat memberikan galakan kepada kita untuk selawat. Selawat 1 kali, seperti Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia 10 kali. Selawat situ maknanya rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita 10 kali. Sebab daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila kata doa Allah Ta'ala, mana doa situ rahmat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala. Bukan. Kalau kata Allah Ta'ala selawat, bukan makna selawat Allahumma salli ala hafiz. Bukan itu. Dia berikan rahmat 10 kali ganda. Bukan selawat Allahumma salli ala pula. Bukan. Kalau 100 kali, dia akan selawat yang ni beri rahmat kepada kita 1000 kali. Kalau selawat 1000 kali, ada hadis kata kita ni diharamkan masuk neraka. Jadi kalau istiqamah 1000 setiap hari jadi dah. Bahagialah. Satu waktu 200 kali. Ambil selawat pendek-pendek jadi dah. Cukup syarat je. Habis tahiyat pun sallallahu alaihi wasallam. Tu habis tahiyat tu. Habis malah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Habis tahiyat tu. Kalau tak ada wa ala alihi wasahbihi wasallam pun tak apa. Paling tahiyat panggil. Nak panggil apa? Awal-awal ambil selawat mudah-mudah dulu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. 100,000 kali. Allah berapa minit. Kita hidup lama lagi. Pas lama sikit, kita ubah panjang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh lah. Itu panjang lagi, kau panjang. Sampailah selawat Ibrahimiyah. Jenuh. Selawat Ibrahimiyah dekat tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah dia panggil. Selawat yang paling afdal. Selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Tapi kalau buat 1000 kali, berjam juga tu. Lama tu. Kita tambah sayyidina kerana adab. Kerana adab. Jadi kalau orang kata, Nabi SAW tak sebut pun sayyidina, kenapa kita tambah sayyidina? Tamanya dalam ulama, dalam mazhab Syafi'iyah dia dibahas selawat dari sudut warid, selawat, warid serta adab. Selawat dengan warid ni mana datanglah hadis begitu. Maka begitu kita buat. Jadi Nabi SAW tidak sebut sayyidina. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu pandangan pertama dalam mazhab Syafi'i. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i dan pandangan mu'tamad ialah disertakan adab dengan menunjukkan dengan menyebutkan sayyidina. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.
Jadi tidak menafikan, ada pandangan kedua kata tidak perlu Sayyidina kerana meraihkan hadis yang tidak sebut Sayyidina. Jangan kata Wahabi pula. Yang mereka tuduh kita tak perlu Sayyidina berkerah tu, tu lantak dia. Itu bukan pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i ialah kita sebut sebelum nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sayyidina. Gitu. Itu pandangan mu'tamad disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib dalam bab selawat dalam tasyahud. Kemudian dia kata mana tadi? Dan mengeluarkan orang yang ada daripada hatinya, hati orang tu satu mithqal dzarrah, satu sikit yang berat daripada iman itu tertentu bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mengeluarkan orang tersebut daripada neraka. Yang mana orang tersebut ada sedikit iman pada dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya, maka dia akan selamatkan dia daripada neraka. Bukan semua orang, tapi ada orang begitu. Ada orang dah dicalonkan jadi ahli neraka dah. Tiba-tiba dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dapat masuk neraka, masuk syurga. Tu. Kemudian dan bersekutulah bagi orang yang lain pula pada mensyafaatkan. Bersekutu ni sama. Samalah macam Nabi SAW, orang lain pun dapat mensyafaatkan orang lain. Para ulama, para tabi'in, para salihin, salafus salih, khalaf, semualah. Seperti mengeluarkan orang ahlut tauhid, iaitu orang yang mentauhidkan Allah daripada api neraka. Bukan setakat Nabi saja, para ulama, orang alim pun boleh mengeluarkan orang lain daripada neraka. Ya, tetapi dengan syarat masih lagi ada iman walaupun seberat zarrah, seberat biji sawi kecil, ada iman lagi dengan Allah Ta'ala, maka boleh dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa jamaah orang yang mukminin dilepaskan, betul ya? Dilepaskan. Betul ya? Dan beberapa jamaah, beberapa golongan orang yang mukminin, orang yang beriman, dilepaskan daripada maksiat seorang. Dilepaskan daripada maksiat, mana diampunkan dan diberikan dan dipadamkan dosa dia. Sebahagian orang begitu. Maka adalah syafaat seorang itu atas qadar darajat pada Allah Subhanahu wa taala. Qadar dia di sisi Allah Taala tahap mana? Kalau dia tu orang yang soleh, tahap orang soleh lah syafaat dia. Mungkin kurang sikit daripada orang lain. Orang lain boleh syafaat banyak, tapi tak sebanyak Nabi SAW. Nabi SAW pula boleh syafaat belaka. Taklah seperti Nabi-Nabi lain. Jadi ada pangkat dia, peseng syafaat dia pun. Kalau orang soleh, cara orang soleh, qadar dia berapa boleh syafaat orang. Orang hafal Quran boleh syafaat orang berapa orang. Orang yang alim boleh syafaat orang berapa orang. Jadi qadar dia berbeza-beza ikut darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis berkaitan mizan. Kemudian masuk bab seterusnya. Lepas kita mizan, kita akan masuk ke lorong gelap. Lorong gelap yang dipanggil sirat, iaitu titian halus, yang lebih halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Halus ya. Lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itulah sirat. Tapi bagi orang yang beriman, dia nampak luah. Dia nampak seluah-luahnya. Ada yang menjadi ada yang lintah dia tu sekelip mata sampai sana. Tu tak ada apa-apa sampai tu. Ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas taufan, ada yang sepantas kuda berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Tu boleh teruklah merangkak. Ada yang menjadikan masjid-masjid dan surau-surau yang mereka sembahyang jadi sampan untuk pergi ke syurga. Tu peseng orang yang akan melintah sirat. Dia akan fahamlah. Maka dia kata, dan maka wajib kita i'tiqadkan pula akan sirat mustaqim. Jangan faham siratul mustaqim Fatihah pula. Itu mustaqim lain tu. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Tu jalan lurus, tu jalan Islam. Ni lain. Ni sirat sungguh. Memang sirat ni mustaqim pun. Tapi mustaqim pada satu ketika lah. Sebab dia menaik, batu mendatar, menurun. Tu. Naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Khilaf lah pendapat, kita sebut dah dulu. Ada pendapat 3000 tahun, ada pendapat 21000 tahun.
Beribu tahun lah pula masuk alam sirat pula. Nak pergi ke syurga tu lambat lagi. Maka adalah antara mauqif, iaitu padang mahsyar, dan syurga itu neraka. Okey, sirat di atas, neraka di bawah. Sirat di atas, neraka di bawah. Silap sikit jatuh neraka. Tu ialah. Dan sebelum sirat itu ada namanya air telaga air telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana siapa yang meminumnya tidak akan dahaga sampai bila-bila. Sehingga kan orang ahli syurga bila minum sekalipun, minum tu sebab nak bersedak-sedak saja, bukan sebab dahaga. Orang yang masuk neraka, orang beriman masuk neraka pun tidak akan dibakar neraka tempat yang menjadi laluan air telaga haud Nabi SAW. Dan orang beriman tidak akan dahaga selama-lamanya dalam neraka. Yang akan dahaga tu hanyalah orang kafir sahaja. Jadi dia sakit kena bakar lah. Lepas pada tu beribu-ribu tahun masuk neraka, lepas tu baru masuk syurga. Sebab apa? Sebab cuci dosa dia. Jadi tempat laluan telaga haud Nabi SAW ditekak dia tu, lalu air tu tak akan dibakar oleh neraka. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka tiada dapat sampai kepada syurga itu melainkan meniti di atas sirat mustaqim. Sirat yang lurus tu kena meniti lah satu. Dan cahaya seseorang tu berbeza-beza berdasarkan amalan dia. Kalau cahaya dia kalau dia amal banyak, iman dia mantap, cahaya koh kuat, lagi jalan cepatlah. Ada orang cahaya dia besar tumit kaki, besar ibu jari kaki. Sekejap cahaya, sekejap gelap. Sekejap cahaya, sekejap gelap. Dan cahaya orang depan tidak akan dapat kita tumpang cahaya orang belakang. Orang belakang tidak dapat menumpang cahaya orang depan tidak dapat menumpang cahaya orang belakang. Masing-masing dengan cahaya masing-masing untuk melintas sirat, kerana sirat tu gelap gelimat. Ibarat tutup lampu lah. Tutup lampu sambil berjalan. Jadi kalau kita, iman kita tak banyak mana, sebab amal sikit-sikit dah cahaya tu. Potensi nak jatuh neraka tu boleh lah. Itu. Dan sirat itu titian yang dibentangkan di atas neraka Jahannam. Jahannam sini ada dua, Jahannam khusus, Jahannam umum. Jahannam umum semua neraka, 7 tu lah. Neraka 7 tu, satu saja neraka bagi orang Islam, 6 lagi bagi orang kafir. Yang paling atas sekali neraka orang Islam, yang paling bawah sekali semua tu neraka kafir belaka. Neraka Jahannam, neraka yang paling sejuk sekali. Sejuk-sejuk mati kau sejuk-sejuk pun menggelupur kau. Mana dia paling atas sekali. Ibarat kalau periuk tingkat tu, kalau kita letak api hak atas tu lah paling lambat sekali, sebab tak kena api. Kena lambat-lambat api tu. Sipi-sipi api tu. Jadi lambat sikit lah hak atas tu nak masuk, pani hak bawah. Jadi hak 6 yang bawah tu semua untuk neraka kafir belaka. Hak 1 saja neraka untuk orang Islam, dan selepas dibebaskan mereka kekal hak kafir itu neraka selama-lamanya. Adalah perjalanan sirat itu 3,000 tahun. Ini satu pandangan. 3,000 tahun saja sirat dia. Kata setengah 15,000 tahun. Tu satu pandangan. Ada pandangan satu lagi 21,000 tahun. Ada dia 3. Sini tak sebut 21 ni. Maka atas kata yang pertama, iaitu 3,000 tu, 1,000 tahun naik, dan 1,000 tahun perdaratan. Bahasa je. 1,000 tahun naik, 1,000 tahun pada ratanya. Itu tak nampak. Dia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.